Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Undi tidak percaya terhadap Anwar Ibrahim, ini keputusannya. Sejak hari pertama jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim sudah menyatakan pendirian beliau untuk melalui undi tidak percaya. Sudah beberapa kali Anwar Ibrahim menyatakan bahwa kalau benar kamu mempunyai jumlah, kalau benar Anda mempunyai kekuatan, silalah hantar undi tidak percaya, kata Anwar. Tapi sehingga ke hari ini, pembangkang hanya cuba bermain politik. Pembangkang hanya main sentimen yang di mana ianya tidak berani sama sekali. Pembangkang sehingga hari ini masih belum berani memberikan undi tidak percaya. Dan baru-baru ini salah seorang daripada ketua pembangkang ataupun pemimpin pembangkang tampil menyatakan kononnya buat undi percaya secara sulit baru berleka menang. Aku kata mereka akan kalah. Macam mana dia yakin dia akan menang? Undi sulit. Adakah dia kata dia sudah mempunyai undian? Kalau undian nyata pun tak boleh menang, apalagi undian sulit. Jangan-jangan kalau undian sulit dibuat, mereka akan kehilangan lebih banyak kerusi lagi. Silap-silap hari bulan, Perikatan Nasional bakal hilang 30 kerusi secara sulit kalau undian sulit dibuat. Penganalisis menyatakan bahwa undi sulit hanya selepas usul diterima speaker. Tapi sehingga ke hari ini belum ada satupun usul dinyatakan oleh Perikatan Nasional. Saya jangka 30 kerusi Perikatan Nasional akan mengundi Anwar Ibrahim kalau dibuat undian sulit. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Ini Transofactor for Life. Izinkan saya perkenalkan kepada Anda terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita gagal bertindak mempertahankan diri kita, kita tidak sembuh daripada penyakit dan penyakit akan berakar di dalam tubuh badan kita. Tapi ini, terapi imun ini akan mendidik imun badan kita menjadi kuat, bijaksana dan juga menjadi sangat kuat. Apabila imun badan kita menjadi bijaksana, kuat, dan seimbang, dia akan melawan dan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Dan ini produk yang halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, lulus KKM, dan paling penting penemuan paling bersejarah di abad ini. Dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Mungkin Anda berdoa selama ini untuk mendapatkan kesehatan Anda semula, dan ini mungkin jawaban yang Tuhan berikan kepada Anda semua. Saudara, cadangan supaya undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri diadakan secara sulit hanya boleh dipertimbang selepas usul berkenan diterima Speaker Dewan Rakyat. Tapi sampai sekarang usul itu tidak dinyatakan. Pensyarah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Datuk Dr. Sam Rahayu berkata, mengikut prosedur Parlimen, mana-mana isu atau usul sama ada daripada pihak kerajaan atau pembangkang perlu difailkan dan mendapat kelulusan speaker sebelum dibahaskan. Langkah pertama, failkanlah dahulu usul itu supaya boleh disempurnakan melalui proses dan prosedur yang dinyatakan dalam peraturan Dewan, katanya. Apa yang penting jelas beliau, usul tersebut kemudiannya diluluskan speaker. Selepas itu, nak sulit atau tak sulit, bawalah kepada speaker. Sulit atau tidak itu cuma cara mengira atau mengundi, ujarnya lagi. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Saari yang mencabar kerajaan membenarkan pembangkang membawa usul undi tidak percaya secara sulit. Sam Rahayu menjelaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai peranan dari sudut perundangan untuk membenarkan atau menolak sesuatu usul. Sebaliknya, perkara itu tertakluk sepenuhnya kepada budi bicara speaker. Kalau betul-betul ada, buktikan dengan memfailkan usul itu. Perdana Menteri tak ada apa-apa peranan untuk membenarkan atau tidak membenarkan, katanya lagi. Dari segi politik, beliau boleh buat apa sahaja.
Tapi undang-undang mesti dipenuhi, katanya. Mengulas kesan kepada demokrasi, Syam Rahayu menjelaskan bahawa undi tidak percaya adalah sebahagian daripada amalan demokrasi berparlimen yang diiktiraf selagi ia dilaksanakan mengikut peraturan yang ditetapkan. Beliau memberi contoh situasi di Perak pada tahun 2020 apabila Datuk Seri Ahmad Faizal Azum membawa usul undi percaya tetapi gagal memperoleh sokongan majoriti sekaligus bertukar menjadi undi tidak percaya. Katanya, Tun Dr. Mahathir pula pernah kehilangan sokongan majoriti bukan melalui undi di Dewan Rakyat, menunjukkan bahawa kejatuhan keyakinan terhadap pemimpin boleh berlaku di luar parlimen. Kalau mengikut amalan demokrasi, bolehlah dibawa ke hadapan, jelasnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini berkait dengan kes bedah siasat dan kes siasatan terhadap Zara Khairina. Kita bersyukur kerana akhirnya Bukit Aman menghantar pasukan khas ke Sabah untuk membantu menyiasat kes Zara Khairina. Perkara ini satu perkara yang positif ke arah perkara yang lebih baik. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman bertindak menghantar pasukan siasatan khas ke Sabah bagi mengambil alih siasatan kes kematian tragis pelajar Zara Khairina Mahathir. Menurut kenyataan pejabat urus setia Ketua Polis Negara Komunikasi Korporat, misi itu melibatkan 9 pegawai dan anggota terlatih JSJ yang sudah berlepas ke Sabah untuk meneliti setiap sudut kes berprofil tinggi tersebut. Penghantaran pasukan petugas khas ini adalah sebahagian daripada komitmen Polis Diraja Malaysia PDRM untuk memastikan siasatan dilaksanakan secara telus dan menyeluruh. PDRM memandang serius setiap kes yang membabitkan kehilangan nyawa, katanya dalam satu kenyataan. Justru katanya PDRM menyeru agar semua pihak memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan dengan telus, profesional serta mengelakkan daripada membuat spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan tulis komen anda dengan tanda pagar solidariti untuk Zara. Saudara, izinkan saya kongsikan dengan anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita menjadi sangat rendah, apabila imun badan kita menjadi bodoh, kita kena penyakit dan tak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita, tetapi dengan kekuatan imun badan kita, tetapi dengan diajar oleh imun badan kita, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Kerana imun badan kita yang menjadi kuat, bijaksana untuk menentukan mana satu kawan, mana satu lawan dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk ini segera melalui nombor telefon yang saya tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan di Malaysia. Produk ini juga adalah produk yang halal. Saudara, kalau anda sudah lama berdoa untuk kesihatan anda, mungkin ini adalah jalan yang Tuhan tunjuk kepada anda pagi ini. Oleh sebab itu, jangan tangguh-tangguh lagi, hubungi nombor saya yang tertera untuk mendapatkan khidmat nasihat yang seterusnya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersyukur kerana keputusan kerajaan untuk menyerahkan siasatan yang seterusnya kepada pihak berkuasa yang lebih mahir, yaitu daripada Bukit Aman. Pasukan khas yang dihantar ini dijangkakan akan dapat lebih menyelesaikan semua kemelut berkait dengan kontroversi dan juga punca kematian Zara Khairina. Kita nak tahu sebenarnya apa sebenarnya punca kematian Zara Khairina, sebab tiada satu pun yang mahu perkara ini didiamkan. Bahkan kerajaan melalui Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri juga sudah pun bersuara menyatakan pendirian kerajaan untuk tidak melindungi mana-mana pihak, mana-mana pembunuh yang terlibat. Anwar Ibrahim menyatakan bahawa siapapun mereka, apapun pangkat mereka, dimanapun mereka berada, apapun mereka,
kalau didapati bersalah, kerajaan tidak akan melindungi mereka. Jadi kita bersyukur kerana Bukit Aman sudah pun terlibat di dalam siasatan kes ini. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa supaya isu ini selesai dan janganlah menjadi seperti orang yang melukut di tepi gantang yang cuba menunggang isu ini demi untuk kepentingan pribadi dan parti politik semata-mata. Sebab sekarang ini sudah mula bertaburan di sana-sini, ramailah yang menjadi terpalinglah kononnya. Saya sebenarnya sangat suka isu ini diperjuangkan sehabis-habisnya oleh rakyat jelata tanpa melibatkan ahli politik, NGO dan sebagainya. Kita nak rakyat secara telus tampil memperjuangkan kes ini, bukan melibatkan parti politik maupun NGO yang menunggang semata-mata. Sekian dulu untuk kali ini. Apa pula pendapat Anda semua? Kita jumpa lagi. Bye-bye.